Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian saya ucapkan buat semua rakyat Malaysia yang ada dekat luar sana. Jadi seperti sedia maklum KWSP Aisina ni dah mula masukkan duit pada akaun masing-masing kategori 1 khususnya. Dan apa yang saya nak cerita hari ni berkenaan dengan kategori 2. Kategori 2 semua orang tahu syarat-syarat dia amat ketat sekali. Okey. Jadi kategori 2 ni dan apa yang saya dipahamkan, okey, sekejap saya bahasa dulu tak tahulah bang, memang tak boleh ikut, memang terus je ikut. Baki dah dapat 7K tu kita kena tunggu sampai umur kita 50-55 abang masuk. Okey abang, yang kita cerita pasal kategori 2 sekarang ni, yang mana kita pun tahu rakyat memang dalam keadaan terdesak dan memang memerlukan bantuan kewangan. Okey. Kita pun tahu baru-baru ni musibah banjir yang melanda dekat pantai barat ni, pantai timur ni, anda pergi di Terengganu, pergi ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, dekat selatan Johor apa semua. Jadi semua tu memang makan kos untuk nak build up balik, nak bina balik, nak beli perkakas rumah, nak bersihkan rumah, semua memerlukan kos. Dan jadi apa yang kita harap, Waalaikumsalam. Jadi apa yang kita boleh harapkan adalah duit KWSP ni memang kena pada masanya tuan-tuan puan-puan, memang kena. Jadi seolah-olah kita pun tahu dengan duit ada yang dapat kita dengan bulan pertama 5,000 ni, itulah duitnya orang kata yang boleh bantu mereka ni untuk build up balik, untuk bersihkan rumah, beli bahan-bahan dapur apa semua sekali lah. Dan kebetulan pula dengan nak masuk anak sekolahnya apa semua, memang kena dengan tempat dan masanya tuan-tuan puan-puan. Tetapi apa yang sekarang ni menjadi tanda tanyanya, kita mengharapkan pihak kerajaan, Menteri Keuangan khususnya dan juga pihak KWSP tolonglah mansuhkan syarat-syarat pengeluaran Aisina ni kategori 2. Kan, kerana apa yang saya tahu sekarang, yang berlaku yang kena banjir ni dekat sebelah Kelantan ni, sebelah pantai timur kita ni atau dekat selatan Johor ni, kat Pahang apa semua tu, majoritinya mereka ni semua tak kisahlah bekerja ke tak bekerja, tapi mereka ni memang orang kata perlukan bantuan kewangan. Jadi kalau kita fikirkan 11 bulan ni nak pergi nak kena pergi summit kat KWSP apa semua, silap bangunan KWSP kat sana pun dah tenggelam. Jadi itulah masalah sekarang yang kita harapkan pihak kerajaan KWSP tolong masukkan terus syarat kategori 2 tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Mudahkanlah urusan rakyat, tolonglah. Penatlah kot, kesian lah pada mereka-mereka ni ada abang-abang kita, kakak-kakak kita yang kat kampung ni, dekat Pahang, dekat Johor, dekat Kelantan apa semua. Memang diorang memang perlukan bantuan kewangan. Tak perlu dah kot nak nasi ke makan apa semua, tu nombor 2 fikir ke bantuan kewangan. Untuk build up balik. Air dah suruh nak kena bersihkan rumah, memang perlukan bantuan kewangan. Jadi apa yang mereka harapkan sekarang ni adalah duit mereka sendiri ni daripada KWSP ni. Jadi kategori 2 ni saya percaya ramai yang mereka yang mengharapkan sebenarnya, yang bekerja kan. Tapi bila nak kena bawa dokumen-dokumen ni, nak kena tunjuk dekat KWSP lagi, masalah lah kan. Dan saya difahamkan tadi ramai yang tak faham tau berkenaan dengan penyediaan. Memang korang tulis simple je, korang tulis simple, tetapi dalam simple tu persoalannya banyak. Terbaik, betul saya cakap. Saya ni persoalan dia banyak tuan-tuan dan puan-puan. Persoalan dia. You kata itu surat majikan, pengesahan majikan. Okey, nak tanya surat pengesahan majikan tu, ada yang tanya saya, adalah ia surat sokongan bahawa mengatakan bahawa mereka ni bekerja kat sini, ataupun surat sokongan atau pengesahan mengatakan gaji mereka ni telah dipotong ke, ataupun dia kena unpaid leave ke, tu nak tanya juga. Kan? Jadi berkenaan dengan yang payslip pula tu, dia cakap payslip tu nak bawa daripada bulan berapa. Okey, daripada tahun ni, saya bagi tahu tadi, tahun ni sampai daripada bulan 4 sampailah ke bulan 12. Macam mana mereka tanya, macam mana kita nak tahu ni kalau kita kena potong, overtime kita kena potong, perlu ke kita bawa payslip kita sebelum ni? Berdasarkan caruman. Jadi banyak perkara yang menukarkan mereka ni nak faham. Nak faham tentang orang kata syarat-syarat kategori 2 ni. Kan? Saya betul-betul, yalah, saya cuba bantu apa yang boleh. Sekali saya bagi terangan-terangan. Tapi kita harapkan pihak KWSP, kalau dari segi penerangan ke apa, buatlah satu video pendek ke, staff-staff ke, kau terangkan apa sekiranya anda ni bekerja, perlu anda buat macam ni. Lepas tu sekiranya anda tidak ada overtime dalam masa ni, anda kena buat macam ni. Terangkan. Tu saya cakap, ada orang mahir, ada orang kurang mahir dan kurang faham benda-benda nak kena cakap
bukan berdasarkan benda ni. Jadi bila mereka ni beratur besok dekat KWSP dengan keadaan COVID-19 yang makin berleluasa ni, jadi kesan diorang tu, risiko diorang kena hadap. Dah lah beratur, tiba-tiba sampai-sampai dokumen tak lengkap, nak kena patah balik lagi. Jadi kita mengharapkan masukkan je lah terus syarat-syarat ni, supaya mereka-mereka yang ada kat kampung yang terkena musibah banjir ni, yang terkesan benda ni semua, dapatlah meringankan sikit beban diorang tu. Kita mengharapkan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah, kita mengharapkan pihak kerajaan ni, pihak kerajaan di bawah Perikatan Nasional dan juga pihak KWSP masukkan terus pengeluaran, masukkan terus syarat-syarat pengeluaran kategori 2 ni, Aksina ni. Kita tak minta banyak, masukkan je. Cukuplah bagi RM5,000 bulan pertama, tak apa. Bagi bulan RM5,000 bulan pertama, tak apa. Serahkan saja pada mereka ni, atau memudahkanlah. Kan, pasal apa? Bila kita tengok, saya tengok video-video tu, tuan-tuan dan puan, yang rumah-rumah yang dah tenggelam sampai ke bumbung apa semua tu, beri kesan. Beri kesan. Jadi mereka ni perlukan bantuan kewangan. Nak harapkan BPN berapa sen sangat. Dan inilah peluangnya. Orang kata apa, KWSP inilah dia. Yang mana kategori 1 tu alhamdulillah lah dah lepas, bagus lah. Dan kategori 2 ni yang bekerja sekarang ni, yang masih aktif carum. Kan, kena ni lah tuan-tuan, kena buat something lah. Tak, kalau tidak, yang kita mengharapkan tu saya cakap, benda ni kalau nak tak nak pun, korang bila saya cerita pasal Datuk Seri Najib, bila saya cerita pasal ahli Parlimen Barisan Nasional, korang cakap saya ni lebihkan politik. Tidak. Tapi mereka ni lah yang sebenarnya yang menekankan benda ni, tuan-tuan dan puan. Diorang ni lah sebenarnya. Tu saya cakap, kalau tak ada idea ni, kalau tak ada lah tekanan daripada pihak Barisan Nasional, ahli Parlimen Barisan Nasional, benda tak jadi. Korang kena faham benda-benda macam ni. Bila saya cerita nama Datuk Seri Najib, ahli Parlimen Nasional, kau mentang-mentang kau Mr. J, you orang no, ini the real thing. Jadi kalau betul macam tu, korang desak lah, ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan ke, daripada DAP, PAS apa semua ni, desak kerajaan, masukkan. Bila kita minta, bila kita cakap, korang kata, Datuk Seri Najib, boleh lah kau Datuk Seri Najib ni orang, boleh lah kau BM ni orang. Bukan. Kerana mereka ni lah yang merealisasikan Aksina ni. Kerana mereka lah yang memberi tekanan kepada pihak kerajaan dan juga KWSP untuk meluluskan benda-benda ni semua. Kan? Korang boleh nampak perjalanan Aksina macam mana, A, B, C, daripada 2,000, daripada berapa ribu orang, sampailah kepada 8 juta pencarum. And now sekarang ni korang boleh nampak. Dan apa yang semalam saya ada tengok satu video, mana ni saya cerita, saya cakap, video tu saya tengah cari balik. Datuk sendiri cakap, sebagai Menteri Kewangan, dia boleh arahkan CEO KWSP ni untuk meluluskan 10,000 langsam. Kalau tak nak ikut, sila letak jawatan. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Kalau dia Menteri Kewangan tu, saya cakap benda ni memang kena kita kena orang kata apa, ada satu. Tadi korang boleh nampak, yang memberi tekanan siapa, yang melepaskan batuk di tangga siapa. Kau boleh nampak benda ni. Kita bagi tahu benda yang betul, tuan-tuan dan puan. Korang bila kita bercerita pasal benda kebaikan orang ni, korang rasa benda tak boleh lah. Pasal apa? Kau dengar dia kata dia curi duit ke apa semua ke, kau ternampak tertutup terus kebaikan yang dia buat orang. Tapi orang kau tak sedar, benda tu itulah dia sebenar-benarnya. Jadi kita mengharapkan pada mereka ni, jadi mereka pun tak boleh buat apa. Tapi saya percaya kalau tekanan itu dia buat semua ahli parlimen daripada DAP, PAS, UMNO ke apa ke semua ke, tekan pada pihak kerajaan supaya masukkan kategori 2 syarat ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan, benda tu boleh berlaku saya rasa. Sekarang kita fikirlah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tengah menghadapi situasi musibah banjir ni, tuan-tuan dan puan. Kita yang saya ni kat Kelang ni pun kata apa, yalah alhamdulillah lah, belum lagi lah terkena bencana macam tu, tapi kita faham perasaan diorang. Saya pun ada keluarga juga, bila tengok keadaan rumah diorang berlumpur apa semua, tuan-tuan dan puan, diorang perlukan bantuan daripada luar apa semua kan. Dengan keadaan rumah yang berlumpur, habis semua peralatan rumah diorang, macam mana diorang nak hidup? Nak kena build up balik, nak kena, itu semua memerlukan kos. Itu semua perlukan kos, tuan-tuan dan puan. Jadi nak mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan, ahli-ahli parlimen kawasan, ahli-ahli adun-adun kawasan, makan masa. Nak kena macam ni lah, nak kena macam tu, berapa sen sangat pun dapat. Jadi at least korang bila diorang dapat duit diorang sendiri, at least diorang dapatlah membuat sesuatu. Dapatlah sikit, orang kata walaupun RM5,000 bulan pertama, tak apalah. Benda yang diorang boleh benda-benda asas, kan, menaikkan semangat diorang balik, tuan-tuan dan puan. Lain mereka ni saya percaya, dan yang terkesan adalah mereka-mereka ni daripada kategori 2 khususnya. Mesti ada, tuan-tuan dan puan. Mesti ada yang mereka ni yang terkesan kategori 2.
Kalau ada lah kawan-kawan kita yang sedang menonton, yang ada dekat Sabah, dekat yang sedang dilanda banjir ni, kalau tengok saya punya live ni, tolonglah kan, keluar ni, visi sekali, luahkan sekali kan. Kalau anda lah salah seorang bangsa-bangsa banjir ni yang terlibat dalam kategori 2 ni, kau nampak kan, dekat sebelah Maran kalau saya tengok, ya Allah ya Tuhanku, teruk, dekat sebelah Johor kan, mana lagi, Terengganu, macam-macam tuan-tuan dan puan. Banyak kawasan kat belah-belah Kelantan. Oh ya Allah, kat Kuala Kras saya tengok habis. Jambatan runtuh apa semua tu habis tuan-tuan puan. Ni jadi syarat KWSP yang 2 ni, kategori 2 ni perlu dimasukkan saya rasa. Suara saya kecil tuan-tuan puan. Kalau saya ni aktif pun ataupun suara saya besar dalam politik, kalau saya jawatan dalam politik ni tuan-tuan puan, memang saya hentak cukup dah. Tapi bila kita nak lupa mereka-mereka ni, itulah dia ahli-ahli politik sampah. Saya pun jadi marah dengan ahli-ahli politik sekarang ni. Lebihkan tekak sekarang ni kan. Diorang tak fikir pasal rakyat. Kita tengok sekarang ni banyak NGO yang sekarang ni bertokol lumus ni, collect duit, donation, nak hantar nak hantar ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Nak hantar ni, bagi bantu kat Pahang, dekat Kelantan semua. NGO datang. Kita nak marahkan pihak kerajaan akan bantu dari segi pusat banjir apa semualah, pemindahan apa semua, itu je mereka boleh bantu. Tapi dari segi kewangan macam mana tuan-tuan puan? Makan masa tuan-tuan puan. Ini yang kita nak sebenarnya. Ini kita harapkanlah, tolonglah Jerantut lagi. Okey, Jerantut. Kalau abang daripada Jerantut, tolonglah abang tolonglah masuk dalam live saya ni. Ceritalah keadaan kat sana macam mana. Kesian tak? Kesian kita tengok diorang ni nak kena menghadap lagi dengan COVID lagi, dengan banjir lagi, lepas tu menghadap lagi nak mohon duit sendiri. KWSP kan 2 tu akaun 1 dengan demi kategori 2 tu dengan demi syarat lagi. Oh sedih yo. Saya tak boleh bayangkan macam mana you all dekat sana semua, abang kakak kita dekat sana yang sedang menghadapi musibah banjir ni, menghadapi perasaan diorang sekarang ni apabila diorang nak apply duit KWSP ni dengan syarat macam-macam tuan-tuan dan puan. Waalaikumsalam Rozan Arif. Macam-macam perasaan diorang ni mengharapkan tuan-tuan dan puan. Lagi satu tu bagi tahu. Sebelum ni saya nak cerita pasal macam mana dia punya syarat. Korang jelaskanlah. Ramai yang tak faham. Jangan hanya tulis kena buat payslip semua. Okey, payslip tu nak daripada bulan mana? Bulan 8 ke, bulan 4 ke? Bawa semua bagi tahu. Banyak kan tak faham, jelaskan. Kau buatlah satu video pendek. Sekiranya anda, okey, kalau katalah mereka ni sebelum ni kerja ada duit side income tepi, tapi side income tepi dah tak ada, tapi masih bekerja, masih mencarum, tu macam mana nak kira? Macam-macam tuan-tuan dan puan. Jadi kita mengharapkanlah KWSP ataupun Perdana Menteri Kerajaan Malaysia kita ni masukkanlah kategori 2 tu punya syarat. Demi memikirkan nasib rakyat yang berada di pantai timur ni, selatan Johor ni, yang terkesan dengan banjir-banjir ni apa semua, kat Pahang ke, Jerantut, Marang apa semua tu lah kan. Itu yang membuatkan kita rasa macam saya pun tak boleh nak kata apalah. Saya kalau ada berkesempatan memang saya nak bantu kat sana. Selagi apa yang boleh kita bantulah. Dari segi apa pun kita bantulah kan. Kita bantu. Jadi sikit saya nak ambil pesanan kat sini. Kalau you all yang sedang tengok live saya ni, kalau adalah NGO luar sana yang mula nak menghala, yang selalu saya ada satu NGO daripada Brotherhood Wangsa Maju nak menghala ke besok pergi ke Pahang saya rasa kot. Nak menghala ke sana, kau nak bantu apa, kau nak salur ke apa, kau salur dekat diorang. Kau direct terus je, cari dekat dalam tu kan. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam. Jadi kita mengharapkanlah satu keajaiban. Tu sekolah nak buka, macam-macam. Jadi kita memerlukanlah. Saya bukan kata apalah, saya pun ada family juga, jadi saya faham. Kita perlukan duit tu sebenarnya. Pasal itu adalah duit kita. Jangan cakap pasal nilai aset ke apa semua, jangan. Memang betul. Yang ada saya baca tu CEO KWSP ni meramalkan pula, konon-kononnya ramai pencarum akan papa kedana. Itulah dia kan. Dah senang kau dah kaya lagi kan. Tak payah itu semua. Itulah saya cakap, duit KWSP tu adalah duit rakyat. Kami sendiri yang menyimpan, kami sendiri yang menyayang, tanda tangan tu menyimpan. Itu pun terpaksa menyimpan kan. Pasal itu salah satu syarat dia kenakan kepada company-company luar sana ni. Tolonglah tuan-tuan dan puan. Kita mengharapkan kita tuan cakap, yang sekarang ni yang boleh mengubah situasi sekarang ni adalah pihak KWSP dan juga pihak kerajaan kita, Perikatan Nasional sekarang ni.
Dan yang boleh mendesak sekarang ni adalah ahli-ahli parlimen. Ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang boleh mendesak sekarang ni. Jadi kita mengharapkan mereka ni mendesak. Jadi janganlah ni diam diri. Kan? Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku yang mereka yang dilanda musibah banjir ni, terus terang saya cakap mereka akan mengalami kesukaran dalam segi untuk apa nak memohon Aisina ni. Terus terang. Lagi satu betul-betul abang cakap Lanmas, bukannya duit kerajaan, tapi itu duit kami sendiri, duit rakyat sendiri tuan-tuan dan puan. Itu yang kita harapkan untuk membantu. Untuk membantu dalam keadaan yang amat kritikal sekarang ni. Kritikal lah, saya cakap, memang kritikal dengan banjir ni apanya tuan-tuan. Terus terang cakap. Lepas tu kau nak kenakan syarat. Kategori 1 tu alhamdulillah lah. Kan dah lepas-lepas lah. Tapi kenapa kau tak masukkan sekali? Buat sekali kategori 1, kategori 2. Buat sekali macam mana Al-Lestari. Mohon dia terus. Nak keluar-keluar. Tak nak keluar sudah duduk diam. Kan? Pasal kita pun tahu dalam keadaan sekarang ni, pandemik COVID-19 ni, semua rakyat terkesan. Kecuali mereka-mereka ni yang memang dah kaya-gaya. Kan, dah tak fikir apa dah. Diorang tak fikir lantak pi lah. Terkesan apa. Aku macam ni kak. Makan besar-besar. Apa semua. Pakai kereta besar. Apa semua kan. Tapi bagaimana pula mereka yang kat bawah ni. Kita orang pun manusia juga. Kami pun manusia juga. Kami pun nak hidup dalam keadaan yang selesa. Kan? Kita mengharapkan satu suara yang boleh menekankan kerajaan buat kali terakhir sebelum ianya dilaksanakan ialah kita mengharapkanlah daripada ahli-ahli politik. Ahli-ahli sekarang tuan-tuan puan, benda ni semua dikuasai oleh orang politik. Itu saja. Semalam Datuk Seri Najib, saya ada tengok video tu, saya tengah cari video tu balik. Benda tu lalu semalam. Menteri Kewangan ada hak, kerajaan Malaysia ada hak untuk memasukkan, boleh suruh kepada CEO di KPSP tu mansuhkan syarat tu. Mansuhkan tuan-tuan puan. Maknanya benda tu boleh dimansuhkan. Benda tu boleh dimansuhkan, syarat tu boleh dimansuhkan tuan-tuan puan. Kategori 2 tu. Tapi kenapa nak sukarkan, nak sulitkan lagi rakyat Malaysia ni? Habis kau ingat orang yang bekerja ni, wah, susah sangat nak dapat duit sendiri ni. Dan jangan kau fikir orang yang bekerja ni ada pendapatan. Memang betul ada pendapatan, tapi dalam keadaan COVID-19 ni, norma baru tuan-tuan dan puan. Norma baru. Lainlah kalau mereka ni ahli politik, menteri ke, pegawai-pegawai khas ke, apa semua, mereka ni dah ada dorang punya income sendiri. Bukan income sendiri saja tuan-tuan puan, tak malah mereka dah ada income tepi. Komisen daripada projek-projek yang mereka rekomenkan. Itu salah satu dah tuan-tuan puan. Kita tak boleh nak kata apa. Dan memang tempat korang pandai macam tu, tak boleh buat apalah. Kan? Kita mengharapkan itu saja. Tapi bantulah kami ni. Ke tepi apa, masukkan je syarat-syarat ni. Kesianlah pada kawan-kawan kita yang sedang dilanda banjir ni, yang kena tengah memikir. Saya pun faham, mereka pun tengah memikir macam manalah rumah, nak kemas rumah, aku tak boleh takap lah. Itu hari last saya pergi banjir Seri Muda tu hari. Rumah mereka ni penuh dinaiki air, walaupun hanya setakat paras lutut saja. Tetapi besok saya datang, habis barang-barang rosak. Dengan almarinya tuan-tuan dan puan. Dengan almari, macam-macam barang semua rosak. Dan untuk pengetahuan, mereka ni semua bukannya orang kaya. Mereka adalah rakyat biasa tuan-tuan dan puan. Tapi itulah kita mengharapkan satu sinar baru daripada pihak kerajaan dan juga pihak KPSP, tolong mansuhkanlah syarat kategori 2 tu. Tolong mansuhkan. Demi rakyat Malaysia ni sekarang ni, memang kita dalam keadaan yang tertekan dan kritikal. Kita yang berada di Lembah Kelang ni pun kadang-kadang dilanda banjir tuan-tuan dan puan-puan. Apakah lagi mereka ni yang berada dekat sekitar kawasan yang kena dilanda banjir sekarang ni, dengan teruknya, kan, dengan perhubungan, jalan terhubungan terputus. Itu dah confirm bank-bank kat area sana semua tutup. Tadi saya tengok ada satu bank tu dekat mana Kuala Kuala, semua bank tutup. Habis air sampai bumbung. Dalam keadaan macam tu, mana dia nak cari sumber kewangan? Yang bekerja macam mana tuan-tuan dan puan? Pejabat semua habis semua tuan-tuan dan puan. Fikirlah. Nak pergi office, nak bersihkan pejabat lagi. Nak pergi rumah, balik rumah nak bersihkan rumah lagi. Jadi perkara-perkara macam ni tuan-tuan dan puan amat menyukarkan orang. Susah cakap. Dan salah satunya adalah bantuan kewangan. Semua penyelesaian ini adalah bantuan kewangan tuan-tuan dan puan. Itulah saya beri cakap. Dan bantuan kewangan itu adalah inilah, memang kena pada tepat dan masanya. Inilah dia, air sinar. Kebetulan benda tu memang nak jadikan cerita benda tu lepas pula bulan 1. Kan? Mansuhkanlah kategori 2 ni punya syarat. Lepaskanlah saja tuan-tuan dan puan.
Saya memang berharap sangat. Cuma saya ni suara saya tak kuat. Kita nak harapkan pada UMNO pula bertelagah pula sama sendiri. Dah memecat pula. Ini pun pening juga geng. Aku pun pening juga ni. Kan? Masalah ni juga. Kita nak harap pada DAP pun diam. Kita nak harap pada PKR pun diam. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun senyap. Aku pun tak tahu kenapa. Selama ni dia sibuk melaungkan rakyat, semua senyap. Nak harapkan pada PAS pun lagilah diam. Sibuk nak duduk dengan Bersatu. Kan, Bersatu dah confirm malah menarajui negara kita ni. Macam mana tuan-tuan dan puan, nak harap pada siapa lagi? Nak harap pada siapa lagi tuan-tuan dan puan? Tokoh-tokoh ni, konon-kononnya ni, yang saya nampak sekarang ni, yang bersuara ni saya cakap, yang bersuara sebelum ni adalah Datuk Seri Najib. Dia yang menyuarakan dan dikekang oleh dan ditekan oleh pihak Barisan Nasional, ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi apalah kata sekarang ni kau berdamai sekejap demi memikirkan nasib rakyat, ketepikan ideologi politik korang, desak kerajaan sama-sama, DAP ke PKR ke apa ke, bersama-sama desak kerajaan mansuhkan kategori 2. Apabila majoriti ni kuat melawan minoriti ni, insya-Allah benda tu akan berlaku. Tu susah saya cakap. Faizal, rumah kita orang habis boh. Faizal, boleh tak kalau awak cerita sikit kan? Habis rumah dia. Kan, Allah Akbar. Habis rumah dia. Kan, saya masih lagi lah kalau ada kawan-kawan kita yang terkesan ke apa, yang tengok live saya ni, boleh lah kot BC saya dengan saya kan. Nak tengok juga. Kalau tak ada tak apalah, tak boleh buat apa kan. Kan, mereka ni saja tuan-tuan yang boleh merealisasikan masukkan kategori 2 ni punya syarat. Damailah sekejap, fikirkan pasal rakyat sekarang ni. Kan, itu saya cakap Alan Mas, saya bukan nak puji sangat Datuk Seri Najib, tidak. Tapi bila saya cakap benda ni adalah kenyataan dan betul, korang kena faham. Kalau bukan kerana dia yang menyuarakan perkara ni, yang lain semua diam, tak tahu idea. Dan cuba disokong oleh ahli Parlimen Barisan Nasional. Tu saya cakap, mana pergi suara-suara besar ni, yang ahli-ahli politik besar ni? Mana pergi suara Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mana pergi suara Lim Guang Eng? Mana pergi suara Mak Sabu apa semua? Kan, orang yang hebat ni mana semua pergi? Korang tekanlah kerajaan, biarkan dia tekan supaya masukkan. Korang memanglah dah selesa, korang dah ada semua, korang dah ada dah. Tapi rakyat sekarang ni tengah merintih ni, tengah kesedihan ni. Korang fikirlah bagaimana rumah, kan? Rumah rosak apa semua. Ya Allah ya Tuhanku. Rizal, boleh tak cerita sikit macam mana keadaan rumah? Kalau awak, memang rumah awak tengah banjir ni, bolehlah tunjuk sikit kan. Mengharapkan tuan-tuan dan puan. Kita menunggu tuan-tuan dan puan. Kita menunggu hari demi hari. Alhamdulillah lah yang kategori 1 tu bagus lah, tak apalah. Kan, tapi yang kita menunggu yang kategori 2 ni, yang masalah ni tuan-tuan dan puan. Kan, saya rasa kalau kategori 2 ni dimasukkan syarat dia, insya-Allah, saya rasa mereka-mereka yang mana terkesan dengan banjir ni pun semua dapatlah kot. Dapat walaupun tak apalah, dapat lambat sikit pun tak apa. Kan? Janganlah, tolonglah. Saya terus terang saya cakap, perkara-perkara macam ni nak buat macam mana pun, ianya melibatkan politik negara kita. Dan mereka lah yang berkuasa. Itu saya cakap, mana pergi suara-suara kita ni yang melantang bersuara dalam parlimen. Yang lantang bersuara dalam parlimen tapi tak bersuara ketika rakyat tengah susah. Ketika rakyat memang tengah betul-betul mengharapkan bantuan. Ini duit sendiri tuan-tuan dan puan, bukan duit daripada kerajaan. Tapi duit kita dipegang oleh pihak kerajaan. Dan lepas dalam kategori 2 ni, masukkan saja syarat dia. Saya masih lagi memikirkan bagaimana keadaan mereka ni yang berada dekat Pantai Timur, Johor Selatan apa semua yang kena landa musibah banjir tuan-tuan dan puan. Jangan cakaplah banjir tahun lepas 10 jangan cerita macam tu. Sekarang ni dalam keadaan COVID, ramai yang hilang kerja, ramai yang susah. Mana pergi suara-suara yang hebat-hebat dalam parlimen ni yang sibuk berantakan, bercakap, bergaduh, bertekak. Kan? Saya dah bagi tahu tadi, ini semua adalah idea daripada Datuk Seri Najib dan disokong oleh ahli Parlimen Barisan Nasional. Tetapi mana suara orang-orang daripada parti DAP, parti PKR, parti PAS dan juga parti Amanah ke mana? Mana tuan-tuan dan puan-puan? Mana? Ini kenyataan yang korang kena ingat, saya cakap. Tu saya cakap, saya bagi pesanan sikit, korang kena ingat. Inilah dia, wajah-wajah setan politik, tuan-tuan dan puan-puan.
Ketika rakyat tengah susah, rakyat tengah betul-betul perlukan bantuan, perlukan suara untuk membantu kita ni sebagai rakyat, tetapi mereka hanya mendiamkan diri, tuan-tuan dan puan-puan. Terus terang, tuan-tuan dan puan. Terus terang saya cakap. Mereka mendiamkan diri, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Takut duit mereka ni hilang. Duit mereka ni habis. Diorang pentingkan keluarga diorang bukan pentingkan kita pun tidak. Tapi dalam Dewan Rakyat bercerita, hidup rakyat! Hidup rakyat! Tapi sekarang tuan-tuan nampak. Baru satu saja ujian yang Allah bagi pada kita ni, tuan-tuan. Dan inilah kebenaran yang korang sendiri fikirlah. Ni aku nak bagi tahulah kepada pentasuk-pentasuk politik dekat luar sana. Korang tengoklah apa yang berlaku sekarang ni, ahli-ahli politik negara kita ni. Dan korang nilaikanlah besok siapa yang patut kita letak dekat atas besok, tuan-tuan puan. Tak payah kau nak sembang lah parti UMNO ke, parti PAS ke, DAP ke, siapa ke, apa semua tak payah sembang. Kita tengok saja ahli-ahli politik ni orang ni, siapa yang turun bantu kita. Siapa yang bersuara untuk kita, tuan-tuan puan. Terus terang saya cakap. Inilah dia yang kita alami sekarang ni, yang kita harapkan suara-suara daripada orang besar. Saya rasa mereka ni kalau bersuara mungkin benda tu boleh dulu boleh dijadikan apa kenyataan. Dan tuan-tuan, benda ni jangan main-main, betul saya cakap. Tak kena dekat kita. Kalau tengok pada mereka, wajah-wajah mereka ni yang tengah berkemaskan rumah, habis. Terus terang saya cakap. Terpulang. Saya pun tak tahu nak kata apa lagi dah, tuan-tuan puan. Tapi inilah dia wajah-wajah ahli-ahli politik yang kau boleh nampak. Siapa yang betul-betul bertahankan rakyat Malaysia ni. Saya rasa kalau saya berani cakap, tuan-tuan puan, kalau semua ahli-ahli parlimen yang ada dalam negara kita ni mendesak kerajaan supaya memasukkan kategori 2 ni dan mempercepatkan bayaran dia ni untuk kategori 2 ni, supaya mereka-mereka yang terlibat dengan musibah banjir ni dapatlah mereka selesaikan benda-benda yang tertangguh dengan keadaan rumahnya rosak apa semua kan. Terus saya cakap. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, tentang isu KWSP semua senyap. Semua diam. Pasal apa? Tak ada kepentingan. Tuan-tuan rasa inilah dia ahli politik kita. Bila Datuk Seri Najib bagi idea, korang bantai. Korang balun. Bila ahli parlimen bagi tekanan, korang kata macam ni. Dan sekarang kau nampak apa yang terjadi. Bukan suka-suka dia buat benda macam tu. Dia pun buat, dia pun faham keadaan rakyat selepas COVID-19. Dan didatang pula dengan musibah banjir, tuan-tuan dan puan-puan. Dan disarap dengan musibah banjir. Jadi, orang-orang KWSP ni pun saya faham. Mereka pun faham keadaan kita ni. Mereka nak bantu, tapi nak buat macam mana kekangan. Kuasa mereka, dan kuasa itu terletak kepada tangan seorang ni, CEO tadi, dan juga Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri. Hanya mereka ni saja yang boleh mengubah. Yang boleh mengubah keputusan tu. Terus terang saya cakap. Saya sekadar nak luahkanlah kan. Tolonglah kita cuba ni, saya bagi tahu jadi kepada siapa yang sedang menonton dalam saya ni. Kalau ada NGO-NGO di luar sana yang nak pergi bantu, kalau kau nak support apa, duit ke barang ke apa, kau pergi contact lah mereka-mereka ni. Dan untuk pengetahuan, besok Brotherhood daripada Wangsa Maju, ini saja yang saya tahu masa ni, mereka akan menghala ke Pahang tak saya. Boleh contact orang kat sana, Wangsa Maju boleh contact direct terus dengan Brotherhood Wangsa Maju. Sumbangkanlah apa yang kau nak sumbang. Air mineral ke, Maggi cup ke apa ke, tolonglah. Korang kalau tu saya cakap, desa art KTP, betul saya cakap. Yang tak kena bolehlah sembang. Korang gelak apa semua tak apa, korang abaikan. Kita dekat Lembah Kelang ni pun kadang-kadang kena banjir pun kau dah mengeluh. Ini sampai rumah pun dah tak nampak. Sampai rumah pun dah tak nampak, tuan-tuan dan puan. Apa kebayangkan muka diorang bila balik-balik air dah surut. Rumah hancur. Sedih tuan-tuan dan puan kalau nak cerita benda-benda macam ni lah. Tu saya cakap, suara saya ni kecil. Kalau suara saya ni besar, tuan-tuan dan puan, saya betul memang saya tekan cukup-cukup. Tak kisahlah. Tapi tu saya tanya, mana pergi suara-suara yang hebat-hebat dalam ahli politik ni dalam parlimen ni? Yang sibuk melantun apa semua ni, mana suara-suara ni semua? Mana suara-suara yang hebat-hebat? Tak ada. Semua membisu, diam. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ni salah satu saya beritahu. Kerana idea tu datang daripada Najib, Datuk Seri Najib. Semua diam. Apalah salah kau sokong dia semua, support semua, hendak semua.
Kan? Itu je. Kita fikir pasal rakyat sekarang ni, mereka ni kategori 2 ni kita minta masukkan tu saja syarat dia tuan-tuan buat. Syarat tu kita masukkan cukup lah. Kan? Kau nak bagi 5,000 sebulan pun tak apa kita terima. Tapi syarat tu masukkan dan mereka menyukarkan ni. Saya percaya dah satu, kalau syarat tu tak dimasukkan, KWSP pejabat sekeliling ni mana-mana berdekatan yang akan penuh tuan-tuan dan puan. Akan penuh. Penuh ni, akan penuh. Dengan mereka yang beratur bawa dokumen lagi. Itu tak kira lagi mereka-mereka yang masa banjir ni baru yang ada buat yang mengamuk depan KWSP ni nanti. Percaya tak saya? Kan? Inilah dia tuan-tuan dan puan. Kita punya duit sendiri nak keluar ni. Bukan belum lagi tu, besok 55, 50, besok macam-macam pula dia minta je. Kita nak minta dipermudahkan je tuan-tuan dan puan. Bukan buat apa pun. Permudahkanlah urusan kita ni tuan-tuan dan puan. Jadi saya haraplah kepada semua rakyat Malaysia, kalau korang rasa boleh bantu, bantulah kepada masa-masa banjir ni. Kan? Masa ni lah tuan-tuan kita bantu satu sama lain. Jadi kepada mereka-mereka ni yang sebelumnya kaya-kaya raya kan, yang sibuk buat konten tunjuk duit bagai semua, jutawan-jutawan kosmetik ni apa semua yang sibuk tunjuk kereta mewah-mewah dan tunjuk ni, tunjuk duit bagai semua, masa ni dah tolonglah bantu masa-masa banjir ni, hulurlah sikit sumbangan-sumbangan. Tak kisahlah apa segi pun. Kan, nak bagi duit ke nak bagi barang, masa ni lah korang buatlah kebaikan. Ni. Kan, jangan sibuk nak tunjuk mewah korang, tunjuk barang-barang produk apa semua ni semua. Ni masa ni lah kau buat, tolong. Kan? Masa ni lah. Kan, barulah korang. Benda kalau korang buat betul, rakyat akan sokong, netizen akan sokong. Tetapi bila benda yang kau buat pengarut, maka cacian dan makian je kau dapat. Masa ni lah kau nak tunjuk. Kan? Masa ni. Semualah. Siapa-siapa lah yang orang kata pun yang sebelum ni tunjuk mewah-mewah buat konten duit tebal-tebal ni bagai semua kan. Nak bagi orang RM100 lah. Masa ni bagilah pada NGO yang berkenang nak gerak. Tak nak bagi duit tak apa. Bagi barang. Belikan barang. Bagi je. Hantar je. Air mineral ke apa. Bagi je. Kan? Dan apa yang kita boleh harapkan sekarang ni, kategori 2 ni dimasukkan. Yang mana tak faham tu, saya cubalah dapatkan sedikit penjelasan daripada pegawai-pegawai KWSP. Itu pun kalau diorang nak bercakap dengan saya lagi lah. Itulah saja saya nak bagi tahu. Jadi apa pun kalau korang tak faham, tunggu je lah 11 bulan nanti. Pergi je lah ke pejabat KWSP yang terdekat. Itu saja yang saya boleh bagi tahu. Okey tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Okey, apa pun kita doakan je lah buat supaya mereka-mereka ni yang terutamanya dilanda musibah banjir ni dipermudahkan urusan mereka. Kepada anda yang sedang menunggu duit KWSP tu, pandai-pandailah guna-gunakanlah dengan semanfaat yang boleh. Jadi kepada mereka yang tak lulus tu, tak apalah. Boleh cubakan untuk kategori 2. Doa-doa lah banyak-banyak tuan-tuan puan. Okey, itu saja daripada saya, Mr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian.